Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah pengalaman seramku ini, kerana anda turut serta menyokong channel inilah, maka semakin hari channel ini semakin berkembang, berkembang dan terus berkembang. Saya doakan kepada anda semua yang setia menanti dan menunggu kisah seram daripada kisah pengalaman seramku ini. Saya doakan anda semua sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki, kemudian terhindar daripada gangguan makhluk halus dari kalangan jin dan syaitan. Alhamdulillah. Kali ini saya akan ceritakan pengalaman kisah seram daripada seorang pengamal rawatan Islam. Seterusnya selepas ini. Kisahnya bermula begini. Katanya menceritakan pada saya bagaimana dia mengalami kisah seram ini adalah dia telah dipanggil untuk merawat seorang peniaga yang membuka kedai makan. Dia membuka kedai makan. Peringkat awal, kata peniaga kedai makan ini kepada perawat ini yang katanya menceritakan kisahnya. Dia kata dulu dia pernah meminta bantuan daripada dukun-dukun untuk melariskan kedainya, kerana kedai makannya ini tidak laris, kurang pengunjung, kurang orang, bahkan sentiasa rugi, tidak ada untung, rugi yang ada. Padahal dia telah membuka restoran atau kedai makannya ini lebih kurang setahun lamanya, tapi bukan untung, yang ada rugi, bahkan menambahkan hutang. Dalam keadaan tertekan itu, kata ahli peniaga ini menceritakan kisah pengalamannya kepada perawat ruqyah ini. Dia kata dalam keadaan tertekan, maka terpaksa dia mencari dukun yang boleh membantu dia untuk melariskan kedai, supaya ramai orang datang ke kedai ini, katanya. Maka bertemulah dia dengan seorang dukun. Dukun ini handal di kampung tersebut. Saya tak mau sebutkan nama kampung itu untuk keselamatan. Katanya dukun ini terkenal dengan ilmu-ilmu pelaris. Bukan setakat pelaris perniagaan, bahkan pelaris jodoh bagi mereka yang lambat jodoh dan lain-lain lagi. Maka dibagilah pelaris perniagaan untuk memajukan kedai makan Encik Alim ini. Benar, peringkat awal kedainya meletak saja pelaris itu, tempat duit itu, di kaunter ada laci tempat duit, letak benda itu berbungkus dengan kain kuning. Syaratnya jangan dibuka. Syaratnya kain kuning itu, kata dukun, jangan dibuka sama sekali. Kalau dibuka maka terbatal, bahkan akan membawa petaka kepada peniaga. Kalau sanggup untuk meneruskannya, teruskan. Kalau tak sanggup, cukup sampai sini, kata dukun. Dengan bayaran yang agak lumayan, beribu juga lah. Berjanjilah ahli perniagaan ini untuk menerima pelaris. Yang penting perniagaannya tak ditutup. Yang penting kedai makannya tak ditutup, kerana bukan untung yang dia dapat, bahkan rugi. Hinggakan sewa kedai makan pun tertunggak setiap bulan. Gaji pekerja pun tertunggak setiap bulan. Dalam hatinya, mudah-mudahan pelaris ini akan menguntungkan aku dan dapatlah aku membayar segala tunggakan-tunggakan. Okeylah. Maka berjalanlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Benar seperti kata dukun itu. Orang ramai, bertambah ramai, bahkan berpusu-pusu datang. Kalau katakan makanannya sedap, tak jual sedap sangat, sederhana. Masakan seperti kedai makan biasa. Kalau kata tempatnya cantik, tak juga cantik, biasa juga.
Kalau kata tempatnya ni strategik di Konelot ke ataupun tempatnya lah tempat yang senang orang lihat, tak juga, ya. Tetapi kenapa ramai orang datang? Setiap hari ramai orang datang, berpusu-pusu, ramai. Maka gembiralah Encik Alim. Dia kata, good lah Bomo ni, dukun ni, good lah, terbaik lah, ya. Maka berjalanlah dalam keadaan kedai makannya itu setiap bulan, ya, dalam beberapa bulan maju, dan terbayarlah dia tunggakan, segala tunggakan sewa kedai habis, tunggakan gaji habis, semua pekerja seronok, dia pun senang hati. Tetapi satu masa peniaga ini, Encik Alim ini telah membawa anak kecilnya, anak kecil yang baru belajar berjalan, ya, setahun lebih lah umurnya, lebih kurang, dengan istrinya ke kedai makan mereka. Kerana seronoknya istrinya menggendong anaknya, maka oleh kerana dah digendong seharian, penat, diletakkanlah anak itu di atas meja kaunter kedai makan itu, ya. Maka anak ini ialah aktif, baru belajar berjalan, capai sana capai sini, ya, capai sana capai sini, apa yang dia nampak dia ambil, apa yang dia nampak yang pelik-pelik dia ambil. Kebetulan pula waktu itu dia tidak ada di kedai makan tu, yang ada cuma istrinya menjaga sementara suaminya keluar. Jadi tanpa tak sengaja, ketika istrinya membuka laci tempat simpan duit itu, dengan tak perasan si isteri ini, anaknya yang aktif ini, yang baru belajar berjalan ini, nampak benda itu, kain kuning, bungkusan kuning. Teruslah dicapainya. Biasalah budak-budak, bila dicapainya, si isteri tak perasan, tak nampak pun anaknya tengah memegang benda itu yang dilarang sama sekali dibuka tu. Isteri tak perasan. Bahkan untuk pengetahuan penonton sekalian, si isteri ini tidak tahu yang suaminya ini mengguna pelaris. Selama ini istrinya menganggap bahawa ini natural, semula jadi. Orang datang semula jadi, ya, orang makanan kita okey. Jadi orang datanglah, kata istrinya. Sebab suaminya tidak mahu menceritakan kepada istrinya perkara sebenar. Jadi bila istrinya tutup semula laci itu, rupa-rupanya anak ini telah sempat mencapai benda kain kuning yang berbungkus, tidak tahu apa di dalamnya, yang dilarang sama sekali oleh dukun. Jangan dibuka, kata dukun. Kalau kau buka, maka akan ditimpa malapetaka. Bahkan engkau tahulah sendiri, kata dukun. Begitu. Kemudian anak itu pula diangkat oleh salah seorang pelayan kedai makan itu, dibawa ke tempat lain kerana kata isteri peniaga ini mengacaulah, mengganggulah. Tolong angkat dia, bawa ke sana, ke bilik sana, ke bilik solat. Dibawa ke bilik, ada satu bilik solat kecil yang memang dikhaskan untuk orang nak solat lah. Sedangkan kata Encik Alim ni, Encik Alim sendiri pun tak pernah solat, ya. Sebab dia kata kalau dia solat, dia rasa badannya panas. Dia pun heran. Dia solat di tempat lain, okey, contoh di masjid, okey. Tapi bila dia solat di surau itu, di bilik kecil itu, di bilik solat itu, rasa panas. Mungkin dalam hatinya barangkali tidak ada ikon, kipas ada tapi ikon tak ada. Mungkin dia kata panas tu akibat dapur, hawa dapur masakan tu masuk ke bilik solat. Kebetulan bilik solat tu dekat dengan dapur, kata peniaga ini. Padahal hakikat sebenarnya adalah kerana bungkusan kuning itulah menyebabkan kedai makan itu rasa panas, ya. Tak selesa. Bahkan tidak ada digantung di dinding kedai makan tu sedikit pun ataupun sekeping pun ataupun sikit pun lah ayat suci Al-Quran, ya. Tidak ada langsung dipasangkan ayat-ayat Al-Quran mengaji atau sebagainya. Yang ada cuma lagu-lagu hiburan biasa, lagu 60-an, kerana ahli peniaga ni minat lagu 60-an lah.
Jadi pendek cerita, bila budak itu yang baru belajar berjalan itu diletakkan dalam bilik solat, tidak dijaga oleh pelayan kedai, maka budak itu pun bukalah dalam tu bungkusan kuning itu, dibuka oleh budak itu. Kanak-kanak itulah, kanak-kanak tu buka. Bila dia buka, mengikut cerita Encik Alim ini, berseleraklah barang-barang di dalamnya. Subhanallah, rupa-rupanya di dalamnya itu adalah tulang, ya, dan juga ada sedikit seperti cebisan-cebisan. Dia pun tidak tahu apa itu cebisan, dan ada sedikit tanah, bahkan ada tulang ikan. Jadi kisahnya bagaimana Encik Alim tahu ini ialah ada seorang pelayan itu, wanita yang ingin mengerjakan solat, ya, diceritakan solat asar. Maka bila dia masuk ke bilik sembahyang, dia nampak bayi itu macam mengotorkan tempat solat, bersipahlah. Maka dia pun ambil penyapu, kemudian dia letak ke tepi, ya. Tetapi tiba-tiba saya muncul Encik Alim sampai Encik Alim ke kedai itu, dan dia pun ambillah anaknya, kerana anaknya menangis, tiba-tiba sahaja menangis. Sedangkan isinya sibuk di kaunter menjaga orang yang membayar. Anak menangis, maka dia pun ambil. Bila dia ambil anaknya itu, dia nampak ada kain kuning. Dia pun ini kain kuning apa? Kain kuning, rupa-rupanya dikata ini kain kuning bungkusan. Dalam hatinya berkata, ini kain kuning bungkusan yang dilarang oleh dukun buka. Tetapi dia tak mau bising-bising, takut kedapatan istrinya. Kemudian dia kata dengan pelayan, kamu nampak tak sini bertaburan sesuatu? Kata pelayan, ada encik, saya nampak ada macam tulang encik, dan tulang panjang begini, macam ini dia kata, dengan tulang ikan, dan juga ada macam tanah-tanah, adalah cik kotor-kotoran. Dia kata mana? Tu dia kata, belum saya tak buang lagi cik. Cepat Encik Alim ni ambil plastik, ya, beg plastik, tuangkan dalam tu, diikat. Kemudian dengan serta-merta dia kata dengan isterinya, saya balik dulu. Saya pun hairan, kenapa balik bang? Ni anak kita menangis ni, saya nak hantar balik, ya. Suruh abang-abangnya jaga, kakak-kakaknya jaga, ya. Jadi isteri ni anggap mungkin suamiku tergesa-gesa balik sebab ni lah anak nangis. Memang betul pun anak menangis sampai ke rumah. Abang-abangnya, kakak-kakak jaga adiknya itu, dia pun terkejut. Dia kata macam mana ni, dia kata. Dia berdebar-debar. Dia simpan itu, dia bagnya simpan, kemudian dia balik datang ke restoran, ke kedai makan. Bila dia sampai ke situ, dia terkejut kerana lengang, sunyi. Dia pun tanya istrinya tak ada di kaunter, yang istrinya duduk dekat dapur menangis. Dia kata suaminya, yang kenapa menangis? Tadi waktu abang keluar ramai, kenapa? Mana orang ni? Dia kata, begini bang, aku menangis sebab tadi ada datang customer di kaunter marah-marah. Kenapa marah-marah? Sebab ketika dia makan, dia kata bang, yang makan dia order tadi, tiba-tiba makanan tu busuk bang. Jadi saya pertahankan, saya kata tak busuk. Memang saya tanya dengan tukang masak, memang tukang masak, dia kata fresh. Tapi kata customer ini busuk bang. Mengapa jual makanan yang busuk ni, yang basi ni? Jadi dalam keadaan begitu, istrinya pun tengok memang betul basi dan busuk. Istrinya pun terkejut, marahlah. Bukan satu orang bang. Jadi macam mana? Semua bang yang makan di sini bang, abang keluar saya semua rasa masakan busuk bang. Aduh bang, aku malu bang, aku masuk ke dapur, aku menangis bang. Nah, maka Encik Alim terasalah ini mungkin padanya. Anaknya buka. Aduh, dia kata macam mana ni? Macam mana ni, dia kata, bimbang dia. Isteri menangis. Dia kata yang beginilah. Sekarang pun dah petang, beginilah dia kata, dengan semua pekerja, bersihkan apa yang patut, ya. Bersihkan apa patut, pinggan, mangkuk, gelas semua bersihkan, semua buang. Kita balik awal lah, kita tutuplah restoran ini. Sementara kata Encik Alim kepada pekerja dan istrinya. Ada juga pekerja yang heran, kenapa bos?
Kita tak apalah, nanti begini, kita cutilah berapa hari, nanti kalau dah okey, saya panggil ke semua. Okeylah bos, kata pekerjanya okey, tak adalah, balik semua. Dan istrinya pun duduk menangis. Istrinya kata, bang kenapa jadi begini bang? Apa terjadi bang? Suaminya ni masih belum lagi membuka cerita yang sebenarnya. Masih mendiamkan diri sebab dia takut nanti kalau dia ceritakan, bertambahlah istrinya marah, bertambahlah istrinya susah. Tak payang gini, kita balik dululah. Yalah bang, maka mereka pun balik, tutup semua kedai, mati lampu. Besoknya di siang harinya, anaknya tadi yang bermain-main dengan bungkusan kuning makin sakit, makin panas badan, meracau-racau macam orang kena sawan lah, berbuih mulutnya. Subhanallah. Akhirnya mereka bawa ke hospital, dirawat oleh doktor, masuk one ward, ditahan di ward kanak-kanak. Maka dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dalam beberapa hari kemudian meninggal anaknya yang sakit tadi itu. Doktor kata, anak Yuni kami buat pemeriksaan, penyakitnya seperti sawan, tetapi kami tak pasti, kata doktor, apakah betul-betul sawan atau tidak, sebab dia agak ganjil sikit. Tapi kena redalah, kata doktor. Maka suami pun sedih. Siapa tak sedih? Anak bungsu, anak yang paling cik lah, anak kesayangan, dah pergi. Istrinya lagilah menangis, siang malam menangis. Daripada situlah suaminya ini memanggil perawat ini tadi, perawat yang menceritakan kepada saya kisah sebenarnya. Dialah, bagaimana dia tahu cerita ini adalah, maka si ahli penagaan ini, Cik Alim ini pun bertemulah dengan perawat ini, menceritakan segala-galanya daripada A sampai Z. Maka si perawat ni kata, beginilah Cik Alim, perkara ini tidak boleh kita sembunyikan. Rahsia ini jangan disembunyikan kepada istrimu, sebab nanti kalau kita sembunyikan, takut nanti susah, ya. Terus teranglah dengan istrimu, insya-Allah saya akan membantu memberi penerangan kepada istri kamu pasal ini. Ya, okeylah. Kata Cik Alim, okeylah saya setuju, tapi macam mana Ustaz kalau isteri saya marah? Tak apalah, kata perawat, kalau dia marah pun sekejap saja tu. Cerita sebenarnya kita ubahlah, kata perawat ni, Cik Alim, kita ubahlah hidup ni, kalau boleh janganlah pergi ke dukun-dukun yang tahyul, yang khurafat ini, yang syirik ini. Ini bahaya Cik Alim, kita mengharap kepada makhluk selain daripada Allah, kita mengharap kepada jin, tak boleh, ini jatuh syirik. Kata perawat itu, tak boleh. Oh yalah, dia kata. Jadi bagaimana? Dia kata, beginilah, saya akan cuba bantu. Kamu cerita dengan isteri kamu sebenarnya dan saya akan cuba bantu. Sekian, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan iktibar daripada kisah ini, ya. Yang pertama sekali, jangan takut kepada makhluk, takut kepada Allah. Yang kedua, jangan meminta bantuan kepada makhluk, mintalah bantuan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Ah!